Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nazira baina yaday as-sa'ah fa'addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmat oleh Allah, dapat sama-sama pada pagi ini dalam kuliah duha supaya mendapat sedikit daripada pembentukan rohani kita, selain daripada kita dikejutkan oleh Allah, jasmani kita, jasad kita bangun bangkit, kemudian rohani kita memerlukan kepada makanan dia. Jasad makan dah, orang panggil makan pagi lah dah. Kalau duk makan kok lapar, gunguk, macam-macam jenis gunguk. Tapi memerlukan makanan rohani ni penting. Lu orang saja kuat, dalaman tak kuat, tak mampu untuk melakukan aktiviti harian. Orang panggil dalam tubuh badan kita ni dia ada dua. Yang bersifat roh, dia bersifat jasad. Roh dan jasad ni penting. Tak ada waktu dulu dah hidup kita ni dah. Dah hidup. Jadi insya-Allah pada hari ni, pada pagi ni, kita akan mulakan tajuk berkaitan dengan peribadatan korban. Korban ni, kalau nak korban, masing-masing nak balik korban belaka tahun ni. Raya tahun ni kalau tengok pada raya tahun ni memang ceria lah orang. Nak masing-masing pakat cari lembu lelaki-lelaki nak buat korban. Jadi paling tidak ngaji sikit bab korban. Kadang-kalanya dak korban habis pitih parak-parak, ngaji dak rugi. Dah ni ambil peluang dak untuk sama-sama kita ngaji sikit dalam bab korban. Paling tidak pun hasil daripada peribadatan korban kita esok kita buat ni tempoh masa dia dah lama dah. Ni masa bulan Zulkaidah.
bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah tu, kita akan melakukan peribadatan korban. Kalau kira dengan bulan ni dah ada sebulan lebih lagi. Start bulan 7, 31 bulan 7. Jadi rugilah kalau kita tak belajar dalam bab ibadat korban ni. Dan insya-Allah ibadatan korban ni kita buat bersirilah. Minggu ni tajuk lain, korban juga. Minggu depan tajuk lain, korban juga. Hari yang sama, hari Khamis insya-Allah. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh akan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tu peristiwa salah, peristiwa yang awal-awal daripada peribadatan korban ni. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam meninggalkan isterinya di lembah yang dinamakan Mekah Al-Mukarramah. Mekah ni dipanggil lembah. Lembah. Sebab itu sifatnya teluk. Kalau kau tengok dia lekuk gitu. Tu. Deh. Bila mana situ tempat kering kontang, tak ada air, tak ada apa-apa, tak ada. Lalu daripada peristiwa ini ataupun kisah yang Allah tunjukkan berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang yang disebut tokoh pengorbanan dalam Islam dan termasuk di kalangan rasul-rasul yang ulul azmi, yang banyak ujiannya, cubaannya, yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam duduk situ. Dan isteri Nabi Allah Ibrahim ni ketika itu dua orang. Hak yang pertama bila mana berlaku sedikit ketidakpuasan hati terhadap isteri yang pertama, sebab isteri yang kedua iaitu Hajar ni dapat melahirkan anak. Allah kurniakan zuriat kepadanya. Timbul memang dah perangai orang puang ni walaupun diizin untuk orang lelaki nikah lain, dia nikah lah abang, nikah lah, ada tu nikah lah, tak ada masalah dia kata. Tapi bila dan nikah, mari buah cemburu. Nak royak sifat cemburu ni sifat orang puang dah. Diajarlah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tak reti bahasa dalam bab orang puang ni kok, kita kata orang puang ni memang perangai uduh lah, pada hadap sifat dia dah tuan jadi gitu. Sebab tu tengok orang comel. Dia tengok orang comel. Dia cemburu dia kata. Dia tengok orang comel, dia cemburu comel. Sebab tu dia beli make up orang lelaki dak make up mana. Hak jenis bahasa hak jenis bahasa nak apa panggil? Nak make up sangat orang lelaki ni. Nak tukar jantina tu jenis make up. Kalau orang lelaki biasa normal ni dak. Jadi hak orang puan ni memang sifat dia gitu. Tapi tak payah pelik lah. Allah Ta'ala beri kepada dia benda yang tidak ada pada lelaki-lelaki. Tu. Orang lelaki kalau ambil sifat orang puan ni tak comel lah hidup. Tak comel. Macam nak tu buta lagu tu. Tu. Sebab tu dalam Islam di sana ada satu hukum yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tuduh menuduh. Punca daripada kok ada manusia saat ni Allah Taala Maha mengetahui perangai dia ni, tak boleh tengok orang puang dia gitu gini, dia cemburu lalu dah. Jadi itulah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala perintah perkara demikian. Jadi bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam berada di satu tempat dipanggil lembah Mekah ni, keri kotang. Tu ni dibuat di dalam video, berbentuk video kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Dia buat gitu gini, tengok keadaan tempat dan sebagainya. Tu itu bagi orang nak tengok video lah. Kalau orang tak mahu tengok video, dengar cerita. Dengar cerita. Lalu Nabi Allah
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah meninggalkan anaknya, kemudian pergi berdakwah. Pergi berdakwah kepada masyarakat. Bila meninggalkan Hajar balik-balik, Nabi Allah Ismail alaihissalam ni besar dah. Besar. Tak. Ketika mana berada di Mekah, orang kata sedap duduk lah, sedap tengok anak-anak ni. Dalam perjalanan Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak mengorbankan anaknya. Tak, ada riwayat menyatakan dalam mimpi. Dalam ketika mana Nabi Allah Ibrahim tidur, lalu datang perintah supaya menyembelih anak dia. Nabi Ibrahim bangun, gelisah. Alah padang, dah lah balik jarang-jarang. Tak. Tu tiba-tiba suruh perintah menyembelih pula. Tapi ini anugerah daripada Allah Ta'ala seorang isteri yang sangat baik. Iaitu Hajar saat ini bila mana Nabi Ibrahim beritahu, walaupun perkara tu pahit lah. Pahit. Tak. Balik tiba-tiba bunuhan. Dia kata munasabah. Dah lah balik lama-lama. Tak. Jarang sekali balik. Tak. Tu. Buat perangai pula. Kalau repuan le ni. Bukan repuan dulu ni. Repuan le ni. Tu. Tok lelaki balik lambat malam pun dia ngepek dah. Tak cakap nak atau asak. Aduh, dia kata. Warna yang lambat balik ni. Tak. Kadang-kala anak dak nangis, dia kata anak nangis. Anak nak buat anak apa? Tak. Tu. Tapi dak. Hajar ni dak. Allah Ta'ala kurniakan kepada Hajar ni. Tak. Seorang perempuan yang taat kepada suami. Walaupun di peringkat awal dia pengasuh. Tak, aku kata tegak pembantu rumah. Tu. Hajar ni. Tapi bila mana Allah Ta'ala nak jadikan ini kisah, tak, supaya kita dapat tatak sampai kepada hari ini peristiwa tersebut, maka yang demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim saat ni, tak, pengorbanan dia sebagai seorang Nabi berhadapan dengan mehnah rintangan. Tak larilah Islam ni. Tak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Payah Islam. Tak, tapi tak apalah. Manusia akan melalui rintangan demi rintangan untuk mencapai kejayaan. Tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan peristiwa ini bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam balik semula ke Mekah. Tempat tinggal dan asalnya tinggal Nabi Allah Ismail dengan Hajar saat ni di Mekah. Balik semula pada bini yang pertama, dakwah masyarakat dan sebagainya, balik kepada Mekah pula. Allah Ta'ala perintah. Ada riwayat yang lain menyatakan Allah Ta'ala perintah turunkan perkara demikian ketika mana Nabi Allah Ibrahim dalam perjalanan nak sampai ke Mekah. Itu perintah awal supaya disembelih. Sembelih ni makna mengorbankan anaknya, iaitu Ismail alaihissalam. Memang perkara ni cukup-cukup kalau kita tengok Allah siapa tahap suruh bunuh anak benar. Ujian benda lagu ni. Orang kan punya ujian benda lagu ni. Siapa tahap gitu lalu. Maka inilah Allah Ta'ala jadikan pengorbanan tu besar. Sebab tu mereka yang nak masuk korban ni, pengorbanan dia besar. Yang pertama sekali pitih. Pitih ya. Lalu sudah masuk korban, nak bahagi daging pula pengorbanan ni. Di antara daging bahagian yang dia dapat. Ada kalanya bahagian yang dia dapat saat ni nak pergi kat orang, dia kata nak pergi hak molek ke dok. Kadang kalanya bukan semua. Dia kata nak pergi hak molek sekali ke. Kalau lembu kau barang mahal Batam Pinang lah. Batam Pinang mahal 35, 38 sekilo apa kan main dunia hari ni. Tu. Satu bila korban pula nak bagi Batam Pinang ke
Nak bagi tulang rusuk saja ke, nak bagi daging biasa ke? Tak. Ada orang panggil daging nyuk-nyuk lah, tak tahulah daging nyuk-nyuk daging warnanya. Cuma ada orang panggil daging dalam daging, macam-macam peseng. Nak uyak mana tu? Itu pengorbanan yang besar juga ketika mana melakukan peribadatan korban. Tak. Tu. Kemudian bila mana Allah Taala perintah pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jatuh tanggal saat ni tu 10 Zulhijjah. Tu dia kata apa 10 hari bulan Zulhijjah ni dak kita raya haji, kemudian disunatkan kepada kita peribadatan korban. Jadi kita pergi ke hukum dulu, hukum. Yang pertama sekali hukum korban. Kita jangan korban punya pasal semaya bang kita tinggal, jangan. Korban punya pasal dak orang korban. Dak. Tu. Ada kalanya korban dia buat. Benda lain zakat tak bayar. Ada gok gitu. Kita nak cerita bab hukum dulu. Pasal apa? Biar seronok. Ngaji dalam bab korban ni biar seronok. Kita tahu dah kisah pengorbanan saat ni. Dak. Jatuh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Kita hari ni dak adalah duduk dalam bulan-bulan haji dah. Kalau tanya bulan-bulan haji. Bulan haji ni berapa hari? 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Mana 2 bulan tu? Sebulan duduk pada bulan Syawal. Kita habis dah bulan Syawal. Lepas dah sebulan. Kemudian 1 bulan daripada bulan Zulqa'dah. Ada? Baru 2 bulan. Mana 10 hari lagi? No, sekarang ni duduk bulan Zulqa'dah. Kayak lagi bulan Zulhijjah. 10 hari. Dah 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Sebab itulah masuk 1 hari bulan Zulhijjah disunatkan bagi mereka yang masuk peribadatan korban. Hak masuk dah. Dah. Tu tahun ni mungkin ramai masuk ibadat korban. Dan di Paka ni pun dah di bawah pusat khidmat masyarakat Dun Paka ada buka siapa-siapa yang nak masuk peribadatan korban. Yang kita akan buat korban ni pada hari raya yang kedua. Tak? Tu. Tak mahal. 650 sekian. 650 sekian. Kalau nak masuk, insya-Allah lah anda boleh kontak anda sendiri ataupun melalui kita akan buat keluar link kat di bawah. Tu. Insya-Allah. Lepas daripada kita habis kuliah ni. Jadi bila mana perintah daripada peribadatan korban ni, kita kena tahu hukum korban yang disunatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Selepas daripada kita bertakbir membesarkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita besar Allah Taala ni, dah hari ni esok kita besar dah. Orang bertakbir raya tu. Dah lepas daripada kita menyambut hari raya, dah kita pagi-pagi kita sembahyang raya haji. Dipanggil raya Adha, raya korban, ada panggil raya haji. Dah ada panggil Idul Adha, hari raya korban. Sama dah kedua-dua tu. Cuma bunyi saja beza. Ada orang panggil gitu. Tapi dalam niat semayang tu jangan kita tang saja ku semayang dak semayang hari raya haji. Saja ku semayang Idul Adha. Situ beza pada niat. Jadi habis hak tu sedikit daripada kita ingat balik perkara berkaitan dengan korban. Jadi dalam bab hukum korban ni sunat muakkad. Sunat yang ditutup kita buat. Dalam kitab dia ada 3 benda. Yang pertama dia sebut sebagai korban. Yang kedua dipanggil korban ni panggil adhiyah. Kemudian yang kedua panggil wal aqiqah. Yang ketiga zabaih. 3 benda ni. Tak. 3 ni semua hukum dah ada berlaku. Yang pertama melibatkan dengan adhiyah, korban. Ramai orang masuk korban. Tak. Tapi rugi kalau tak belajar. Pasal apa rugi? Korban ni tak sunat. Ada kalanya kau tak tahu. Pitih anak boleh ada masuk korban. Pitih anak. Nyakit sungguhlah. Tak.
Sebab tu kalau ada bab korban ni, hak pekat awal pengenalan ni. Ni pengenalan lu hari ni. Tu. Kalau ada nak tanya dan sebagainya, bolehlah insya-Allah. Boleh tanya, kita akan jawab secara spontan gitu. Santai-santai je kita ni, dak pagi-pagi ni. Ya. Supaya kita, hati kita ni tak kosong. Hati kita ni tak kosong. Kemudian hukum korban saat ni adalah sunat muakkad, ditutup buat. Sama juga dengan akikah. Tapi korban ni bila? Tu ilmu dia, ilmu korban. Bila korban? Kemudian ditanya pula, bila akikah? Tak. Tu. Beza mana korban dengan akikah? Kalau korban ni, tak, hanya berlaku 3 hari saja. Dia kata 1 hari daripada hari nahar, hari raya tu, 3 hari lagi dipanggil hari tasyrik. Kalau kita bilang 4 lah. 4 situ. Hamba sebut 3 tadi yang. 3 tu hari tasyrik. 1 hari nahar. Hamba tak sebut nahar tu. Jadi kalau sebut sini 4. Tu. Hari nahar ni raya haji tu lah. Kalau kita hari raya haji ni 10 hari bulan Zulhijjah. Tak lari buka kalender Islam mana pun. 10 hari bulan Zulhijjah. Kalau ada orang buka kalender orang putih, memang tak temu barang tu. Pasal kalender orang putih dia beranjak sama. Raya haji tahun ni kalender orang putih jatuh pada 31 hangga dia. Tu hari pun tak boleh kira juga. Ada hari Ahad, ada hari Senin. Tu tahun ni kita raya pada hari Ahad. Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Dalam bulan Islam, kalender Islam hanya diletakkan 10 Zulhijjah saja. Tak kira jatuh hari dia pun. Tak kira jatuh bulan putih, jatuh pada berapa bulan ikut anda dia lah. Tu bulan orang putih. Jatuh pada hari 10 hari bulan Zulhijjah. Ingat tarikh tu. Bulan Islam tak lari. Kalau Syawal, 1 Syawal. Kalau lah bulan Ramadan, 1 Ramadan, 30 Ramadan, tidak akan lari. Walaupun kalender Islam bulan berapa, kalender putih bulan berapa, ikut anda lah. Bila mana kita perhati dalam benda gini, hikmah daripada Allah Ta'ala jadikan korban itu pada Nabi Allah Ibrahim sunat kepada kita bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadat haji. Yang tidak mengerjakan ibadat haji ni, sunat bagi dia melakukan korban. Sudah maya raya tu. Tapi golik-golik kita ni dak raya pertama nak korban. Mana sabar. Padahal ada lagi raya. Tapi tempat kita ni jatuh pada hari pertama sungguh korban. Raya kedua ibadah tidur. Raya ketiga tak ada orang, start kerja. Raya keempat kok macam tak ada raya, tak pernah raya pun. Siapa tak hak gitu. Nak ayatnya suasana masyarakat kita pada dunia hari ni tidak membesarkan, sedangkan antara raya haji dengan raya puasa ni besar raya haji. Tak besar raya haji. Tapi raya puasa sebulan baru ni dapat jik dia puasa, dia raya. Orang kata tak boleh kupur macam. Tak. Bela-bela rakyat lagu tu dah nak. Nak aku ni excited lah je. Dengan raya puasa ni. Tu. Dan nak ke Islam tak larang. Tapi nak cerita besar hak mana antara raya puasa dengan raya haji. Pengorbanan raya puasa ni dengan raya haji besar pengorbanan raya haji. Tak. Tu. Bila mana seseorang itu melakukan ibadat korban, hukumnya sunat muakkad, dituntut kita buat. Korban ni maknanya dia korban. Tak. Hukum kata sunat muakkad. Sebab dia sunat muakkad. Ambil sedikit daripada harta yang dia ada, tak. Benda yang disembelih, sedekahkan kepada fakir miskin. Tutung. Orang tak minta, dia beri. Beri pula benda apa comel. Tengok Islam letakkan satu bahagian yang dimasuk daripada korban dan kemudian dipecahkan kepada 3. Tak. Tu tengok dia beri pada fakir miskin.
Tak diberikan kepada fakir miskin. Kemudian bila kita kata Allah daripada ibadat korban saat ni maknanya tak boleh buat ikut dah kita, tak boleh jangan ikut dah, tak boleh. Orang tanya sebab apa pula tak boleh? Sebab korban ni dia khususkan kepada hari raya yang nahar, dipanggil hari nahar, hari raya haji ni. Kemudian 11, 12 dan 13 hari bulan, 4 hari saja. Dia hari raya yang kelima korban munasabah. Ada juga jenis lagu tu. Tak boleh ke Ustaz? Kita nak korban ni bulan 10. Dia tak ikut bulan 10, bulan 11. Dia ikut 4 hari tu saja. Dia nak korban. Tak, dah molek. Esok raya hari ni nak rebang dah. Orang panggil sungguh lajuk. Tak, dia kata kalau esok rebang lambat ni mungkin nak lembu mapuh, giam-giam. Tak, ataupun orang tak ada. Tak jadi rebang. Korban ni hanya berlaku 4 hari saja. Tak. Sebab itu kita kena rebut bulan ni. Berapa ekor nak rebang? 2 ekor, 1 ekor. Tak, tahun ni ramah. Pasal apa? Pasal direbut hari bermula daripada 10 hari bulan, 11, 12 dan 13 hari bulan. Tak, daripada bulan Zulhijjah. Itu saja disunatkan kita melakukan korban. Dah orang buat apa panggil? Bila sampai backwah, dia pun niat korban juga. Tak jadi korban gitu. Tu dipanggil zabaih, sembelih saja. Tak. Ada juga nak buat korban, tapi tak, dia buat cara nega. Jenis cerdik. Cerdik kat belakang dia panggil. Bukan cerdik kat depan, cerdik kat belakang. Tak. Tak boleh bahang kat depan, dia bahang kat belakang. Jenis lagu ni. Kerja nak untung sama-sama. Buat ibadat. Tak, betul ibadat tu mendapat keuntungan. Tapi, bahasa nak nega. Bahasa nak nega. Contohnya, tak, binatang yang disembelih, tak, dia buat korban. Tu. Kemudian dimasuk ramai-ramai 7 orang atas satu seekor binatang saat ni. Contohnya lembu lah. Ataupun kherba dan sebagainya. Hak yang boleh 7. Hak ambil boleh saja. Bila dia sembelih binatang saat ni, tak, lalu daging tu dia buat kenduri. Orang mari dia pun, tak, contohnya dia korban, dia masuk 7 giang. Orang mari kenduri pula, tak bagi pitih ke dia, bahang pula situ. Berbahasa mudah nega. Hukumnya haram buat kerja gitu. Sama juga peribadatan korban ni, tak, kita bahan duit anak. Wajib ganti semula. Ingat. Kadang-kadang nak buat akikah. Kita cerita akikah kiang tu minggu depan insya-Allah. Tak korban dulu. Kita nak korban, ambil pitih anak. Anak kecil lagi. Anak yatim bertelah lah. Tak. Tu. Kita ambil, kita kata nak buat rebang ni, pitihmu ni. Tidak izin, tak tahu apa, tak boleh. Wajib ganti semula. Selagi, ada kalanya kita nak makan duit tu. Nak guna pakar. Makan maksudnya guna pakar. Nak belanja anak, bini dan sebagainya yang dipanggil nafkah. Tak. Sehingga satu tahap, dia ni, tak, anak nak makan di rumah pun kelak. Maknanya taat. Nak masuk korban punya pasal. Tak boleh pahala gitu. Tak boleh pahala. Dah boleh benda. Hanya boleh korban saja. Dah makan kat orang tu, dipanggil sedekah. Tidak termasuk dalam bab korban. Tengok korban. Tak, kalau kita bincang semua bab korban, tu lah. Tak. Ada lagi hukum korban ni. Sebut hukum kata sunat. Tak. Orang yang masuk korban wajib redha dengan harta yang diberi. Wajib redha. Tidak lingukik. Nyesal aku masuk korban. Ada anak gitu lah. Dia tengok lembu kecil. Dia kata bayar duit mahal. Nyesal aku masuk korban. Skepeng tak boleh. Tak, dalam pahala. Entah ada muda satu tu berarti jangan tu. Kita, waktu pengorbanan ni penting. Bukan sahaja tubuh kita guna pakar. Tapi keadaan korban saat ni tu, hati kena ikhlas dengan Allah SWT. Baru boleh pahala korban. Pahala sunat muakkad ni. Tak. Ni kadang-kalanya, tak, masuk korban. Nak niya. Korban boleh buat. Pahala tak ada.
Duk balas ngorang dalam bak korban. Tak. Lepas tu bila korban pula dok bagi sama rata. Masing-masing dok puas hati. Hak tu berlaku selepas daripada melih dah. No, hak sebelum korban lagi tu. Tak. Tu. Molek ada hak jenis lutut calak-calak masuk korban tak cara. Tak. Janji ada piti masuk. Sebab apa? Suka tengok meleh. Dia nak buat ibadat. Padahal benda tu ibadat. Hak lutut calak tu wajib tutup. Molek ada. Nah dunia hari ni. Tak. Melibatkan dengan manusia ambil keuntungan kepentingan diri saja. Dipanggil matlamat mahalakan cara. Mana boleh lagu tu? Tak. Kita pernah ingat satu kisah ni lah. Kisah ni berlaku depan mata. Bila mana dia masuk giang ramai-ramai, ada hak jenis tukar lapar. Tukar lapar. Tukar lapar dah dekat banyak. Dah hak tukar masuk giang ni dah erti. Nak lapar dah erti. Jadi ada tukar lapar tu. Tak ada cara lain dia bahan ekor. Dia kerak ekor alik. Amun nak ekor dah. Dengung hak tukar masuk giang. Hukumnya haram buat kerja gitu. Haram. Nampak sunat je. Di sana ada haram. Kenapa haram dia? Ni wajib minta izin antara ketujuh orang dia panggil yang masuk bahagi yang saat ni. Barang dia bukan barang kita. Hak jenis tekan meleh menyakit sekara pula. Nak ambil upah sama-sama. Jangan niat upah. Dah nak semeleh ni. Jangan niat upah. Dia nak beri niat dia. Gitu mudah. Kalau niat upah, di sana ada satu hukum lagi. Dah niat upah saat ni. Maka yang demikian, dah atas niat jalan hadiah boleh. Kalau contoh orang nak beri upah juga, beri tapi bukan daripada binatang tersebut, tapi daripada duit yang lain dan sebagainya. Tu baru satu bab sedikit saja berkait dengan korban. Banyak lagi. Contohnya peribadatan korban yang kita buat. Tak, mestilah kita mengetahui binatang-binatang yang nak sembelih saat ni. Tak. Binatang tu. Hari ni, dunia hari ni orang takut nak sembelih. Dia nak takut nak masuk korban. Dia kata tak ada lembu. Padahal lembu tina boleh, tak ada masalah. Tapi nak kira afdal, lembu jantan, lembu tina, lembu jantan lah afdal. Kalau tanya, boleh tak boleh lembu tina? Boleh. Pasal apa boleh lembu tina? Pasal apa ni? Afdal lembu jantan. Nisbah kepada daging dia. Nisbah pada daging. Baik itu antara kambing, lembu, khobal, unta ni. Tak. Hak paling afdal sekali unta. Paling afdal sekali unta. Nisbah pada daging. Kalau nak kira sedap tapi tak. Kalau gitu kambing sedap kali daging. Tak. Tengok harga 40 kilo apa main. 40 kilo. Kalau kita kira daging. Tapi dalam bab korban ni tak kira daging. Dalam bab korban dikira binatang paling besar yang banyak pengorbanan kita, yang banyak kita beri kepada orang, itu kira afdal. Kalau tengok antara kambing dengan lembu. Kat mana besar? Besar lembu. Tak. Kalau gitu pakat badi kejar kambing yang belaka-laka. Tak. Daging kambing paling besar pun. Tak. 17 kilo banyak tu. 17 kilo. Tak. Tu. Hak paling sikit 14, 13 gitu je. Dah. Ada tak cukup 10 kilo pun ada daging. Ringan lepung. Tak, ringan lepung. Berat sikit pada minyak masak jenis botol. Berat sikit kambing ada. Tu. 500 ya kat seekor. Tapi nisbah kepada daging nak beri pada orang tak banyak. Lalu afdalnya lembu. Antara lembu ni dengan khubah sama. Lembu khubah sama. Cuma tempat kita khubah ni tak berapa nak mahal mana. Tak. Tak berapa nak mahal. Pasal dia tengok khubah hitam. Tak, khubah hitam dia kata. Kemudian dia tengok pula khubah saat ni. Tak. Dia tengok khubah. Dia tengok khubah ni. Maknanya hitam. Ada kata daging. Daging, orang-orang daging dia kasar. Tu. Tapi kalau kita beri kepada orang, kita buat khubah, sama je pahala dia. Tu, sama je pahala dia. Kemudian bila mana
seseorang itu nak masuk ibadat korban, antara kurban dengan unta, sauta. Tempat kita ada unta. Tempat kita tak ada. Kalau ada pun orang beli import daripada negara luar, ada. Contoh negara Arab, buat balik ke kita ni. Tu. Di negara-negara lain adalah. Sebab tu kalau ada unta seekor dalam kampung kita, dalam dupaka ni, habis badi orang tengok Tak. Yang pertama sekali orang nak tengok dia gelepar. Kadang-kadangnya orang masuk korban nak tengok edegeng aksi binatang tu. Padahal mereka yang nak masuk korban bukan disuruh tengok binatang aksi dia. Disuruh tengok bila mana keluarnya darah. Keluarnya darah. Pucil tengok darah tu boleh pahala dah tengok darah. Orang nak masuk ibadat korban ni gi tolong, boleh tengok darah boleh pahala juga. Maknanya inilah darah pengorbanan yang turun. Darah dok turun jatuh bumi lagi. Kalau niat hati ikhlas dengan Allah Taala, terus diterima oleh Allah peribadatan korban kita, subhanallah. Tu. Kadang-kadang hok ni yang dok orang dok cara. Dok. Orang dok cara mana? Pasal apa dok cara? Yang pertama sekali puca kerana malah nak ambil tahu dalam bab hukum akang. Janji ada pitih buat, tak ada pitih duduk diam. Tak lewat gitu. Nak dapat pahala kan? Tak. Tentang ibadat korban kita ni. Contohnya lagi dalam peribadatan korban ni. Tak. Macam disebutkan tadi berkait dengan duit nafkah tu. Contoh kita simpang dah. Nafkah kita beri, duit kita simpang untuk buat korban, tak apa, tak ada masalah. Hak yang jadi masalahnya bila kita nak buat korban, tak ada habis ngikih. Celeng-celeng habis ngikih apa ke main. Tak. Duit anak tanya, tak. Duit lah celeng dia apa ya? Tanya. Anak kata tak banyak 100. Hang molek kita pakat badi rebang Tak. Tu. Maka yang demikian sembelih saja boleh. Tak. Pahala daripada ibadat korban tak dapat. Pasal apa? Hukum nafkah adalah wajib. Ingat dari segi hukum, pegang gini dulu. Antara wajib dengan sunat, tak wajib duduk depan. Jangan ambil sunat, hak wajib duduk belakang. Ramai orang jenis bahasa ambil, hak wajib tak belakang, hak sunat duduk depan. Ramai jenis lagu tu. Tengok dalam bab sedekah sudah. Contoh kita nak sedekah ke orang. Hak ni berminta sedekah. Anak kita ni, dia kata ayah, kalau dia panggil abah lah, abah nak beli aiskrim. Kelak katanya, abah, tak apalah, makan lain kali lah aiskrim. Anak kata nak juga, nak pandangin nangis diri. Tak. Aiskrim je kalau ikut. Tak. Maka itu makanan. Kalau kita ada kemampuan, kita beli ke dia. Kita pun ambil duit kita pergi dalam tabung sedekah. Sehingga anak kita kelak. Hukum kata di sana berlaku tasbih. Kenapa tasbih kesamarang situ? Yang pertama sekali, menyebabkan kita ni, hak kita, walaupun kita boleh beri makan yang lain, maka kita ada tempat. Sedekah ni sunat. Situ tasbih dia. Beri nafkah ni wajib. Maka hak berlaku tasbih tu, bila mana ulama sebut, ada yang mengatakan, tak comel lah buat kerjaan gitu. Nak bubur dalam tabung, anak tak beri makan. Sebab apa timbul tasbih situ? Kesamarang situ. Yang pertama melibatkan hukum. Hukum kata, sekiranya dalam peribadatan kita sedekah saat ni, ibadat sedekah dengan nafkah, di sana ada hukum yang berbeza. Hukum berbeza guna, kalau nafkah, dia tengok makan, minum, pakai. Makan minum lah. Makan atau minum, pakai, tempat duduk. Ni dak pak perkara. Ada ulama ditambah lagi, dia kata pendidikan. Tu. Maka yang demikian tu nafkah wajib. Tu. Situ berlaku tasbih. Ada kata tak apalah, sebaik-baiknya we kanak dulu. Sebab itu disebah kepada sedekah ni di dalam kitab Mustika Hadis. Jilid yang ketiga, kalau siapa tengok dalam bab sedekah. Siapakah yang afdal dulu beri sedekah? Afdal nak beri siapa dia sedekah ni? Tidak sama dengan zakat ni. Ni sebuah sedekah. Tu. Yang pertama sekali tengok keluarga kita dulu. Mak ayah kita setara mana?
Ni kadang-kadang sedekah pada orang lain, adik-beradik telopong. Telopong bukan maksud tak boleh. Adik-beradik ni, dok, keadaan lagu tu lah. Miskin-miskin gitulah keadaan dia. Jangan. Dok, Islam larang kepada kita. Dia segi hukum. Ada tengok kitab Mustika, dia tak silap belakang-belakang dalam bab sedekah dalam Islam. Tengok situ. Pada jilid yang ketiga. Kemudian, bila mana pengibadatan dipanggil korban saat ni. Nak wis siapa dia pula? Kita kata, nak wis siapa dia korban ni? Yang pertama sekali, kita cari pakir miskin. Dunia hari ni nak cari pakir miskin ada ke tak? Ada. Tak? Ada guana, tak? Semuanya pakai kereta mewah. Rumah batu belaka dah lening. Tak ada dah. Tak ada dah jalan kaki. Tak? Tak ada dah. Hak makan pasir, tak ada dah. Makan ni semua makan nasi belaka-belaka. Lagu mana nak cari pakir miskin saat ni? Mesti kena ada rujukan. Rujukan ni maknanya dah guana katanya. Yang pertama sekali, miskin ni, tak, kita tengok dia sebelum miskin dia fakir. Orang fakir, tengok ni dobik orang ngaji panggil dobik. Kalau kita tu dia panggil tanda. Dia ni fakir, orang yang belanja harian dia RM10 contoh. Makan minum anak isteri ada RM20 sekali dengan belanja sekolah anak. Tiba-tiba hari tu tak cukup. Harian belanja tak cukup semua. Biasa 20, 15 je sehari. Kategori fakir. Nak kena tanda dia. Boleh cari lah. Miskin pula. Miskin ada tanda dia. Mana tanda miskin? Yang pertama sekali, dia belanja harian cukup. Tapi nak mewah macam orang tu, tunggu dulu lah. Ada baru mewah. Tak ada. Maka hari ni ramai di kalangan orang fakir dan ramai di kalangan orang miskin. Ramai. Nampak rumah mewah-mewah, kereta comel-comel. Ada kalanya hari yang dia nak beli ikan kelak-kelak tak ada. Ada beras dalam rumah, tapi nak beli makan minum sehari tak cukup. Katanya tu lelaki sabar dulu, nanti boleh gaji lah. Orang lagu ni boleh beri, tak ada masalah. Nanti nak tengok rumah duduk atas tanah, pakai kembeh belaka-belaka, munasabah. Tak, dunia hari ni tak ada dah. Tu boleh kita nak beri sedekah ke daging kita kepada mereka, boleh insya-Allah. Tu. Selebih daripada tu, dua bahagian lagi nak beri ke siapa dia, tak beri, tak ada masalah. Adik-beradik kita ke nak sedekah boleh. Daging-daging korban tu. Kemudian daripada ibadat korban saat ni abang tu kata, bila kita belajar dalam bab korban, tak, kita akan rasa patut. Ada juga orang buat ibadat korban, orang mati dah, nyakit leka tu. Orang kata korban saat ni tu orang yang hidup. Tak, dia buat korban. Tak, tapi atas nama orang mati tak betul. Kalau diberi atas nama orang mati tu pahala sedekah tak apa. Contohnya dia ada seekor lembu, tuan dia mati dah. Tak. Tu. Kemudian dijadikan harta saka. Harta saka. Tak, anak mana atau adik-beradik pakat bincang laka-laka, harta saka ni, tak, lagu mana kalau kita sembelih kita beri kepada orang. Tak apa. Tak. Ada kalanya dalam ada kalanya bila mana seseorang ni masuk korban, tak, dia kata ni korban orang mati dah ni. Wakil tak ada. Sebab tu korban kena ada wakil. Nak korban wakil korban. Berapa bahagian dia. Contoh anak masuk, anak dia wakil daripada adik-beradik yang lain. Dia kata saya wakil untuk sembelih korban ni. Ada. Dan pahala tu kita niat lah. Jangan royak. Tak apalah, pahala tu saya beri pada si mati. Tak royak lah pada dia melih tu. Tak, ni panjang lebar. Inilah lembu korban saya. Tak. Tu lembu korban nama saya, nama anak saya, nama begian-begian. Tak payah sebut. Mudah saja niat korban ni. Inilah korban. Tak. Inilah satu bahagian daripada 7 bahagian. Jangan kata inilah korban aku mak diseka. Inilah satu bahagian daripada 7 bahagian. Kalau 2 bahagian, inilah 2 bahagian daripada
7 bahagian. Inilah 3 bahagian daripada 7 bahagian. Tak? Aku untuk disembelih. Tak? Sebab itu kita perhati dunia akhir zaman ni ramai dah orang belajar dalam bab ni. Tak? Lebih-lebih lagi dalam bab menerima wakil, memberi wakil. Tu. Tak, dipanggil dalam bab wakalah tu lah. Nak beri wakil. Wakil benda. Yang pertama sekali, tak, wakil binatang. Sama juga orang beli binatang. Kita nak masuk korban, kita bagi pitih, orang pergi beli. Bila siapa binatang cukup sifat belaka dan sebagainya. Tak? Tu. Tak, binatang cukup sifat. Ni kadang-kalanya, tak cukup sifat nak sembelih juga. Jangan. Tak cukup, tukar lah. Cara lain. Tu. Tukar binatang. Sebab tu nak beli tengok dulu. Tak. Dia kata tanduk ada tak ada. Tu tak ada masalah. Tanduk panjang pendek belah tak ada masalah tu. Tak. Tu. Hak jenis bahasa kurang daging. Kena tengok binatang korban. Ada kalanya, tak. Binatang. Hak bahasa jatang dia cari binatang. Hak jatang. Batu tak ada belah. Tergelak dalam ke? Tak. Dah tu tak ada. Maka yang demikian, tak leh hak ni. Cacat sebelah. Kurang. Pasal batu tu ada daging dia. Ada isi dia. Tak. Kurang. Maka yang demikian, tak leh. Tengok pula. Tak. Kadang-kadang binatang saat ni yang ditebuk. Cari. Tak. Cebuk cari ni makna telinga dia. Padahal telinga tak ada orang makan pun. Tapi, nisbah kepada kita tengok, kurang daging. Maka hukum kata, tidak memadai, makna tidak sah. Nak buat korban. Sebab tu binatang-binatang yang bersifat kudih, yang mencacatkan daging dia, tak sah buat korban. Tak cacat daging. Binatang yang bau lepas beranak, nak buat korban tak sah. Sebab apa? Jahat daging dipanggil. Jahat daging makna daging tawa hebat. Orang Tahu kata tawa hebat. Tak sedap langsung. Tu. Siapa rajin makan lembu, anak, makan daging, anak lembu. Baru lepas beranak. Rajin dah sekali. Putih siap lembu. Daging dia. Tak sedap tawa. Kita bubur garang, tak jadi garang. Tak apa-apa, dia tawa, dia lekat. Tu batu binatang ni. Sebab itu, nisbah kepada binatang yang cukup umur, kemudian binatang saat ni, yang boleh dilakukan korban, kau tua kau baik, kau tua kau baik, kau tua kau baik. Sebab apa? Daging kau sedap. Daging kau banyak dan sebagainya. Orang main lembu orang tahulah, kita dah tahu. Cuma kita dengar cerita-cerita gitu je. Dia kata kau sedap. Gitu, habis. Kemudian, peribadatan korban saat ni, walaupun kita kata, ramainya orang masuk korban. Ada cara pembahagian mengikut kaedah Islam. Ni kadang-kadangnya hak tuang masuk 7 bahagian dah benda satu. Tuang masuk 7 bahagian. Hak tuang masuk 7 bahagian ni. Tidak cara. Dia sibuk nak buat dia. Sebab itu ni nak peringatkan kepada pengurusan. Pengurusan peribadatan korban ni wajib belajar dalam bab ni. Walaupun dia nak berusang, wajib. Bukan reti cari lembu je. Ni untuk pengagihan ni. Minta izin betul-betul. Sudah dibagikan kepada 7 bahagian. Daripada masuk 7 bahagian saat ni. Kemudian minta izin. Tu antara 7 bahagian saat ni 7 orang ni izin ke untuk disembelih. Bukan mereka orang. Orang yang tidak setuju untuk disembelih tak sah, jangan. Tidak jadi korban, dia akan jadi zabaih, sembelih saja. Dia pahala sedekah. Tapi makan kat orang boleh. Pahala korban hak yang disebutkan tadi tak apa. Sebab tu kata korban ngaji. Contohnya, orang yang nak bagi pula, kita sudah masuk giang ni, nak bagi korban ni. Nak bahagikan korban tu. Nak bagi pada 7. Bila kita bagi stop boleh 7 giang ni, wajib 7 orang tu reta. Padang dah. Bak apa ekor duduk dia belaka? Seorang tak setuju. Bagi semula. Nampak gitu. Jangan awak ikut dah. Pakai, bila aku ada nimbang, aku timbang. Bila aku ada baku, aku tak baku. Yang awak gitu. Boleh pahala makan kat orang, tapi tak boleh pahala korban. Sebab tu kata korban berat situ. Kemudian, bila mana korban saat ni, kita nampak benda tu mudah. Nampak benda tu mudah. Tetapi sebab kita masuk, dia panggil
Orang ramai. Kalau kita seorang tak apa nak buat gitu. Seekor lembu kita nak buat seorang lagi lah. Tak. Tanduk kita tambuh, tak nak bagi kat orang. Kita akan cerita pada minggu hadapan. Tak, perkara berkaitan dengan apa beza korban dalam seekor lembu, nazar dalam seekor lembu, akikah dalam seekor lembu. 7 giang tu ada belaka. Dia hukum berbeza-beza belaka tu dalam bab korban. Tidak sama. Hari ni kita cerita lembu seekor berkorban dulu. Lembu korban. Dia ada banyak. Amba kata dah dia dapat. Yang pertama, korban, pengertian dia. Kemudian akikah dah asuk lagi. Zabais melih dah asuk lagi. Hak yang keempat ni gaya haji lah tekuk. Tu. Jadi dalam peribadatan korban kita kena bagi cara yang baik, buat dalam keadaan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni buat dalam keadaan mardatillah, mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kena ingat balik, lembu ataupun korban yang kita nak buat tu kena redha belaka-belaka. Start daripada permulaan kita boleh lembu sehinggalah kita selesai kat orang, kena redha baru boleh pahala. Tu. Kalau tak ada hak ni, pitih habis 600 boleh pahala sedekah, tidak boleh pahala korban. Darah yang kita buat akan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana pengorbanan kita. Sebab itu dalam bab korban ni ada orang kias dalam bab pengorbanan ni. Kita kalau kita ingatlah 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas ataupun setahun lepas gitulah, kita dang dengan korban sekali dengan korban raya haji sekali dengan esokan tu merdeka. Dua-dua. Khutbah pun cerita bab pengorbanan. Cerita bab pengorbanan sakup habis. Ni pengorbanan tentang negara, ni makna cerita saat ni seseorang yang tak dapat pengorbanan yang besar, ikhlaskan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makhluk tak tahu. Makhluk tengok kita lapar daging, kita ui kat orang dan sebagainya. Hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Hak lain contohnya kita nak bagi hadiah selepas daripada korban ni, kita bincang sebagainya, daging-daging tu kita nak bagi pada orang tu kalau lapar dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah dah. Kita yang masuk korban ni kena redha dengan secara pemberian dia, banyak mana, binatang, keadaan guana. Sebab itu mudah-mudahan hamba pun tak boleh nak lebihkan sangat, pasal kita pun kena rojok balik kitab-kitab untuk kita bincang pula di minggu-minggu yang akan datang. Maklumlah dunia hari ni dunia orang tengok ustaz Facebook. Hamba pun olah dalam Facebook juga ni. Tapi bagi ustaz Facebook rujukan tak ada. Ikut dah tu. Sebab tu hamba tak dah tadi rujukan kitab. Tengok dalam kitab fiqh dalam bab adhiyah. Adhiyah ni bab korban. Insya-Allah kita akan dapat maklumat situ. Ni zaman mudah. Buka saja dalam esek kita masuk apa panggil? Kita masuk dalam dia panggil, kalau bahasa Melayu panggil gedung play. Kalau bahasa Inggeris panggil Play Store. Masuk dalam tu ambil fiqh mazhab Syafi'i ataupun fiqh Imam Asy-Syafi'i dalam bab korban, boleh tengok insya-Allah. Tu orang jenis tak boleh cari apa? Tak boleh cari kitab-kitab dah zaman ni, pakai nak tengok gitu je. Tapi rujukan kita dalam kitab tu lah insya-Allah. Jadi tu sedikit daripada dipanggil perbincangan kita tentang bab korban. Hak tu cerita korban dulu. Minggu depan kita akan masuk bab akikah. Beza mana? Hamba cerita dah tadi. Korban, ingat balik, hanya berlaku 4 hari saja. 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. 3 hari ni panggil 4 hari ni panggil ayyamut tasyrik. 3 hari tu ayyamut tasyrik, hari-hari yang diharamkan puasa. Bulan Ramadan lain. Masuk habis Ramadan, kemudian puasa 6 Syawal, selepas pada puasa raya tu boleh puasa lalu. Haji dah. Tu. Hari tu kalau ada puasa juga,
Orang ni panggil setan. Mana Ustaz kata kau orang setan gitu? Tak. Orang pergi Mekah, dia panggil hari tu orang melata setan. Tiba-tiba kita pergi puasa hari tu. Dia panggil kita ni, tak. Faham-faham gitu lah. Hari 3 hari ni, 11, 12, 13 ni, dia panggil hari orang melata setan. Tu. Di Mina. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. 3 hari ni. Tak, esok pergi balik. Orang buat ibadat haji, kita kapung, buat warak kita. Puasa juga. Kita nak puasa boleh tak? Tak jatuh. Kita nak puasa. Ataupun kita nak ikut anda lah. Maknanya, tak, peumpamaan puasa sunat ke, puasa wajib qada ke, 3 hari ni diharamkan ke, hari-hari tasyrik ni diharamkan kepada kita ni puasa. Tu, maka jadi demikian. Itulah sedikit daripada peringatan kita bersama, insya-Allah. Kalau ada soalan-soalan berkait dengan korban dulu. Akikah kita cerita minggu depan. Barulah kalau soalan nak lontorkan pada minggu hadapan tu boleh sikit sebanyak, insya-Allah. Kalau anda boleh jawab. Kalau ada jawab, insya-Allah boleh tanya ustaz-ustaz yang lain. Dan kalau kita boleh buat keluar rujukan, kita akan buat keluar rujukan kita, insya-Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat input yang baik daripada kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi peringatan sekali lagi sebelum kita tutup, IMIC Paka menjemput semua yang mana yang ada dalam ni yang mendengar kuliah kita pada pagi ini, bersama-sama menyertai peribadatan korban perdana Dong Paka yang akan berlangsung pada hari raya yang kedua, dan boleh berhubung secara direct lah dengan Markaz Ihsan atau Pusat Khidmat Masyarakat Dong Paka. Pusat Masyarakat Khidmat Dong Paka. Jadi siapa-siapa yang sekarang ni tengah cari lembu, dah nak masuk giang. Lembu mahal dah sekarang ni. Sebab tu suruh cari masuk giang je. Sibuk nak cari lembu orang tak harga mahal belaka dah. Tak. Ni siapa? Ayah Mang. Kirim salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak. Tu. Tak apalah. InsyaAllah terjumpa semula. Nanti Nanti buka kuliah-kuliah surah-surah tu kita bincang lah kalau tak dang pun tahun depan pula. Gitu. Jadi siapa-siapa yang nak masuk bahagian korban ni, kalau melalui contohnya dia WhatsApp saya secara direct dengan nombor, kita akan letak nombor di bawah ni. Nombor telefon kita boleh, Pusat Khidmat Masyarakat boleh. Dan harganya 650 satu bahagian lah. Tu. Jadi berpandukan kepada dipanggil wakil ataupun suasana pada hari ini 650 tu memang okey dah lah. Jadi boleh tengok, insya-Allah. Jadi kita buat macam sebut tadi, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nang bulan 7 ni BSH masuk dah orang puang. Dah bila banyak masuk, mungkin nang masa itulah baru nak berebut-rebut cari. Dah siapa masuk giang berapa orang, baru nak cari lembu. Dah baru nak cari kat mana ada korban dan sebagainya. Kita sebut awal-awal dah. Siapa-siapa yang nak masuk, dah boleh hubungi Markaz Ihsan, insya-Allah. Dan link ni kita akan buat keluar lah bawah ni. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan saya berdoa kepada Allah supaya kita semua dapat hidayah dan taufik daripada Allah mencapai kejayaan dunia dan akhirat dengan mardatillah. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini kita tengok tak ada soalan. Soalan kita tu jawablah ustaz. Kenapa soalan dia? Nikah dah lagi ustaz? Subhanallah. Anak nikah dah, anak 3 dah. Dah, anak nikah dah. Tu. Tapi gitulah, maknanya anak 3 isteri seorang baru. Anak 3 isteri seorang baru. Nanti deh. Lagi gurau saja, jangan terasa hati. Jadi sekadar itulah dulu ni soalan daripada Ustaz Anang. Mudah-mudahan
kita semua mendapat kejayaan insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah, segala kelemahan, kedhaifan, tersasul perkataan dan sebagainya, saya minta maaf banyak. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan salatul as. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant amantu su'a wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.